Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam channel Cikgu Jamal. Hari ini dalam topik Bahasa Melayu. Bahasa Melayu tahun berapa? Semestinya tahun 6. Tema 2, Kesihatan Mental dan Emosi. Tajuk, Minda dan Emosi yang Sihat. Standard kandungan 2.4. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons dengan betul. Standard pembelajaran pula 2.4.1. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat untuk membuat ulasan dengan betul. Di akhir pembelajaran ini, diharap murid dapat membuat ulasan berdasarkan teks dengan tepatnya. Selamat pagi warga sekolah jenis kebangsaan Tamil Kupang. Saya akan menyampaikan ceramah yang bertajuk Minda Sihat, Emosi Stabil, Tindakan Tepat. Apakah minda dan emosi? Minda ialah keupayaan otak kita untuk berfikir, mengawal pergerakan dan mentafsir maklumat seperti bau, dengar dan rasa. Emosi pula ialah perasaan. Apakah faedahnya jika minda sihat dan emosi stabil? Hadirin yang saya muliakan, minda dan emosi yang sihat membantu kita membuat pertimbangan yang positif. Oleh itu, kesilapan semasa membuat keputusan tidak akan berlaku. Selain itu, kita tidak akan cepat berasa marah jika emosi dapat dikawal. Lantaran itu, perhubungan dengan rakan-rakan akan sentiasa mesra. Individu yang mempunyai minda yang sihat juga dapat menghadapi sesuatu musibah dengan tenangnya. Kita mampu mengawal perasaan sedih supaya tidak berpanjangan. Di samping itu, perasaan takut dapat dihindari semasa menghadapi tekanan. Kita berasa selesa dan yakin. Contohnya, kita tidak akan mendiamkan diri semasa perbincangan di dalam kelas. Akhir sekali, kita dapat tidur dengan nyenyapnya. Kita tidak akan mengantuk semasa menjalani aktiviti kurikulum dan ko-kurikulum. Oleh itu, prestasi pelajaran dan aktiviti luar bilik darjah kita sentiasa cemerlang. Saya berharap agar semua murid mendapat manfaat daripada ceramah yang saya sampaikan ini. Kesimpulannya, jika minda sihat dan emosi kita stabil, kita tempat kosong. Sekian, terima kasih. Ini merupakan petikan asal yang terdapat di dalam buku teks dan seharusnya murid-murid membacanya dengan mantap, jitu dan memahami kandungan yang terdapat di dalam teks ceramah tersebut. Kerana apa? Kerana terdapat tempat kosong yang perlu diisi, iaitu yang berbentuk bibir. Nampak tak? Jadi murid-murid perlulah isi bibir itu dengan kalimat ataupun ayat yang sesuai. Seterusnya, murid-murid perlu mencari isi tersurat dan tersirat. Daripada isi tersurat dan tersirat itu, maka dengan mudah dapat dibina ulasan. Caranya bagaimana? Jom kita bincangkan. Pertama sekali, cuba murid-murid lihat tajuk yang terdapat di dalam petikan ceramah tersebut, iaitu minda dan emosi yang sihat. Namun, adakah itu perkara yang ingin kita cari di dalam ulasan kita? Jangan tulis dulu ya. Baca terlebih dahulu topik yang ingin disampaikan di dalam ceramah pada kali ini. Cuba kita baca rangkap yang kedua. Apakah minda dan emosi? Minda ialah keupayaan otak kita untuk berfikir, mengawal pergerakan, mentafsir maklumat seperti bau, dengar dan rasa. Emosi pula ialah perasaan. Apakah faedahnya jika minda sihat dan emosi stabil? Bila kita baca rangkap yang kedua, adakah terdapat isi di situ?
Ya, tiada isi pun di situ selain daripada topik ataupun tajuk yang ingin kita berikan ataupun ingin kita buat di dalam ulasan kita nanti terdapat di situ. Yang mana ya? Ya, bagus murid-murid. Itu ialah faedahnya jika minda sihat dan emosi stabil. Bermaksud, tajuk ulasan kamu ialah faedah jika minda sihat dan emosi stabil. Seterusnya, kita baca rangkap yang ketiga. Hadirin yang saya muliakan, minda dan emosi yang sihat membantu kita membuat pertimbangan yang positif. Oleh itu, kesilapan semasa membuat keputusan tidak akan berlaku. Ada tak isi di situ? 1, 2, 3. Ya, terdapat isi di situ ya, iaitu minda dan emosi yang sihat membantu kita membuat pertimbangan yang positif. Itu merupakan isi tersurat yang pertama. Diharap murid-murid dapat mencari isi yang seterusnya. Setelah itu, gunakanlah idea ataupun formula-formula yang biasa murid-murid gunakan ketika membuat ulasan. Ada yang menggunakan pasdak, ada yang menggunakan pasak dan sebagainya. Namun, untuk menggramatiskan ayat, jangan lupa ya, guna kata-kata hubung ataupun idea daripada kasut. Kasut itu K untuk kerana, A untuk agar, S untuk supaya, U untuk dan T untuk tetapi. Akhir kata daripada saya, semoga murid-murid dapat menjawab dengan betul dan mencari isi-isi yang tersurat dengan betul. Selamat menjawab. Sampai jumpa lagi. Selamat mengulang kaji. Jika ia bermanfaat untuk anda, jangan lupa tekan button subscribe dan loceng ya. Ting ting.